seperti yang kita janjikan, segmen ceramah Ramadan bulan mulia ketahui nikmat bersahur. Jadi kita ni bersama Ustazah yang mulia, Ustazah Siti Zuhaida binti Haji Bujang, aku penceramah yang akan menerangkan tajuk yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat kembali. puasa juga buat Ustazah. Selamat pagi sekali lagi kami mengucapkan selamat datang buat Ustazah. Dan alhamdulillah pagi ini tajuk yang menarik juga untuk kita ketahui bersama. Ketahui nikmat bersahur, betul Ustazah ya? Betul. Baik, bersahur inilah yang membezakan puasa orang muslimin dan juga puasa-puasa yang lainnya ya. Jadi itu antara perkara yang istimewa juga ada di dalam bulan Ramadan ini. Kita ni bangun untuk bersahur. Jadi sebagai mukadimah, tajuk kita pada hari ini, saya persilakan yang mulia Ustazah lah untuk berkongsi mengenainya. Istimewanya bulan Ramadan, bulan kita ni merebut pahala berganda-ganda dengan mengakhirkan sahur ni Ustazah. Silakan. Terima kasih Awali dan juga Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni di bulan Ramadan, hari yang ke-9 kita ni sudah berpuasa. Adakah sudah kita ni bertambah-tambah sudah amal ibadah kita ni, ataupun masih saja statik, ataupun sama seperti bulan-bulan sebelumnya? Tapi insya-Allah mudah-mudahanlah semakin bertambah dan juga semakin rajin kita ni kan bangun sahur ni. Sebabnya kalau dilihat sahur ni kalau makin penghujung Ramadan itu biasanya indah lagi kan terbangun sahur. Kadang-kadang hanya bangun pun setakat minum air saja ataupun sudah dikirakan kira baik jadual daripada langsung indah bangun sahur. Jadi untuk itu kenapa sahur ini begitu penting kerana sahur adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Artinya asal sejak datang bulan Ramadan sudah tentu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersahur. Jadi untuk itu ianya adalah sunnah dan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata kita ni rebut peluang ini juga yang mana di bulan Ramadan hanya ada terdapat sahurnya tu yang mana memang kita ni tahu kalau kita ni bersahur itu maka ada keberkatan di dalamnya sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhur barakah." Bersahurlah kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Jadi subhanallah, sahur ni yang akan membekalkan tenaga dan juga yang akan membantu kita ni untuk menjalani hari-hari puasa dengan mudah. Supaya kita ni untuk kita ni dapat banyak beribadah dan juga kita ni dapat melakukan amal-amal kebajikan yang lain. Kadang-kadang kalau kita ni berpuasa itu, apatah lagi di awal Ramadan, biasanya lamah ni seorang-seorang. Sebab itulah agama Islam menganjurkan kita ni untuk bersahur kerana bersahur itu juga membezakan kita ni dengan ahli-ahli kitab yang lain. Inilah dengan cara bersahur perbezaan kita ni dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ahli-ahli kitab yang lain. Jadi untuk itu maritah kita ni saya ingin menganjurkan bersama-sama menggalakkan untuk bersahur. Yang penting kita ni bersahur itu jangan lupa airnya, jangan lupa kurmanya. Mungkin ada juga kalau kita ni di Brunei ni kita ni akan makan nasi, itu memanglah makanan asasi kita ni. Jadi untuk itu ambillah juga keberkatan itu untuk makan sahur dengan tamar, dengan kurma. Kerana kita ni sudah tahu khasiat kurma itu yang membagi banyak tenaga kepada orang yang sedang berpuasa. Jadi untuk itu kita ni maritah kita ni sama-samalah perbaiklah kita ni dalam satu rumah itu
Kalau indung bangun, pastikan anak-anak pun juga turut bangunlah. Sama-sama kita ni untuk mengambil keberkatan bersahur itu dan juga menggandakan pahala kita ni banyak-banyak dengan memperbanyakkan berzikir dan juga lagi boleh kita ni membaca Al-Quran pada waktu-waktu sambil-sambil menunggu waktu sembahyang subuh tu. Kita ni banyak-banyakkan berzikir, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kalian mungkin mukaddimahnya terlebih dahulu. Alhamdulillah ya, istimewanya bulan Ramadan, bulan kita ni merebut pahala berganda-ganda, apatah lagi ya dengan mengakhirkan sahur ini tadi. Tetapi begitulah Ustazah ya, apa yang kita amati semakin kita ni berada di penghujung bulan Ramadan itu semakin berat rasanya untuk kita ni bangun sahur ya. Tetapi apabila dikaji-kaji dan juga ditanyakan kepada anak-anak ini tadi, mereka seperti yang merasakan satu kebanggaan di dalam diri mereka apabila ditanya katanya alhamdulillahnya setelah batas sudah berpuasa ninya semakin di penghujung ninya semakin lagi berapa terasa laparnya apabila berada di bulan Ramadan ini berpuasa. Jadinya dia terpayahnya bangun sahurnya. Aku tahan sudah ninya, kuat sudah ninya. Dia lagi kelaparan ni di siang hari. Tetapi walhal sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mendapat keberkatan yang ada pada bersahur itu tadi. Betul. Ya. Mengakhirkan sahur ni Ustazah, satu lagi ingin saya tanyakan ni, bagaimana sekira-kiranya akhir sahur atau maksudnya? Seminit sebelum azan berkumandang baru berhenti. Macam mana? Okey, untuk situasi mengakhirkan sahuran ni bukan pulang seminit sebelum azan dah sampai kali tu. Ni artinya macam biasanya masa ni kita ni sahur kalau boleh tu 1 jam sebelum azan itulah supaya ada masa lagi kita ni untuk berdoa, tenang-tenang, berzikir, beristighfar. Tapi inilah melambatkan sahur ni memang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang bersahur pukul 12:30 malam. Tapi bukan pulangkan melarang, tapi adalah lebih baik untuk kita ni bersahur pada sepertiga malam yang terakhir. Macam itulah ataupun 1 jam terakhir sebelum azan berkumandang. Ini adalah untuk supaya kalau kita ni awal bersahur artinya awal juga kita ni lapar. Kalau kita ni bersahur pada akhir-akhir dilambatkan bersahur itu, maka tempoh kita ni berpuasa itu pun juga turut pendek. Maksudnya pada waktu siang hari saja kita ni berlapar dan juga dahaga. Tapi kalau kita ni awal dia juga kita ni lapar tu sebabkan malas kita ni kan bangun pada sepertiga akhir yang malam itu. Jadi untuk itu ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, jangan tinggalkan sahur. Jangan berbentuk seperti macam larangan ataupun galakan untuk bersahur, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan pada waktu sahur itu adalah satu keberkatan. Jangan pernah kamu meninggalkannya walaupun dengan hanya satu tegukan air. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan para malaikat pula mendoakan ke atas orang yang bersahur. Riwayat Imam Ahmad. Jadi inilah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah menunjukkan bahawa betapa pentingnya sahur ini. Walaupun tak kita ni minum hanya setaguk air ataupun sebiji kurma saja. Kerana apa? Kita ni memanglah kalau di ujung-ujung Ramadan ini macam parut kita ni itu sudah merati. Merati sudah macam tahan sudah lapar tu. Indah lagi kan berbunyi kali lagi pantat tu. Tapi kita ni lebih kepada maukan keberkatan itu. Apa jangannya bangun kali? Apa jangannya bangun untuk bersahur itu. Mungkin rasa malas di hujung-hujung itu, tapi sebagai satu galakanlah untuk kita ni sama-sama bagi makin kuat semangat. Betul. Makin di hujung Ramadan itu kuat semangat, makin awal bangun. Awal bangunnya itu untuk apa? Bukan bersahur sahaja, tapi untuk mencari malam Lailatul Qadar. Itu pulang juga sebenarnya. So artinya kita ni maukan keberkatan. Kita ni maukan rahmat dari Allah. Kita ni maukan para malaikat mendoakan kita ni. Jadi untuk itu kalau kita ni indah bersahur, maka rugilah diri kita ni. Jadi untuk itu maritah kita ni sama-samalah kalian
Ini pun adalah sebagai satu nasihat untuk diri saya sendirilah juga. Sama-sama kita ni. Dan juga dalam kita ni mencari keberkatan itu, kita diambil peluang untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita ni bangun sahuran ya, artinya kita ni ada dalam masa beberapa minit lagi untuk azan subuh berkumandang. Kalau kita ni dah bangun sahur, macam mana dengan sembahyang subuh kita ni? Kalau boleh tak kita ni sembahyang di awal waktu. Kemudian lagi kita ni ke masjid ke, sembahyang berjemaah ke. So inilah, ini adalah kelebihan kalau kita ni banyak bangun awal sahur ni. Jadi itulah mungkin dapat menjawab. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya perkongsian nikmat bersahuran ni boleh daripada segi kerohanian kita ni dan juga fizikal kita ni sihat, kesihatan. Kan asalkan tadi mengambil permakanan yang seimbang lah. Tadi Walid dia mengatakan yang pasal doa. Itu kan? yang saya terlupa ketahui. Mungkin Ustazah boleh mengongsikan mengenai dengan nikmat kita ni bersahuran ya, dari segi kerohanian, fizikal dan juga kesihatan kita ni, dan salah satu daripadanya ialah doa. Mereka yang bersahur ini macam mana kedudukannya? Okey, alhamdulillah, terima kasih. Mengenai dengan doa, orang yang bersahuran ni sudah tentulah kita ni memang doa, setiap doa pasti akan mustajab. Lebih-lebih lagi pada waktu bersahuran ni ya. Tapi kita ni dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala banyak menggalakkan yang mana dalam surah Az-Zariyat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Jadi subhanallah, daripada ayat tersebut sudah memang sebagai satu galakan. Kita ni memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak-banyak berdoa, dengan banyak-banyak beristighfar. Jadi untuk itu memang sudah tentu pada waktu bersahur itu memang kita ni digalakkan untuk memperbanyakkan membaca doa juga. Banyak-banyak doa, minta kepada Allah kerahmatannya, minta kepada Allah pengampunannya. Kerana inilah memang kita ni perlu, memang kita ni ketahui kalau sewaktu bersahur sudah doanya mustajab juga, memang Allah ini akan menolak. Sebab pada waktu Ramadan ini pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Jadi memang kita ni perlu banyak-banyak merebut untuk banyak-banyak beribadah di bulan Ramadan. Dan juga lagi memang kita ni banyak-banyak berzikir. Jangan lupa tu ada zikir-zikir yang mana boleh memberatkan timbangan kita ni. Ia memang mudah berzikir ni, tapi insya-Allah ia akan memberatkan timbangan pahala kita ni. Jadi dengan berdoa ni juga banyak-banyak minta pengampunan. Ada doanya yang mana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang mana yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyukai orang yang meminta ampun kepadanya, maka kita dimohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, ampunkanlah dosa orang yang aku sayangi semua sekali. Maka inilah banyak-banyak berdoa sewaktu di bulan Ramadan, sehinggalah sampai, kalau boleh jangan sampai di penghujung Ramadan saja, sampai hujung nyawa kita ni lah. Banyak-banyak minta pengampunan daripada Allah. Sebab dengan banyak berdoa inilah, doa itu kan perisai, doa itu kan mustajab. Sewaktu kita ni bersahur, sewaktu kita ni kan berbuka, maka kita ni banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menambah sedikitlah mengenai dengan kepentingan bersahurannya. Kenapa ia penting? Sebab kalau ikut kajian daripada Harvard University ada mengatakan bahawa waktu bersahur itu pun sebenarnya sesuai dengan waktu kita ni pada hari biasa, iaitu waktu kita ni bersarapan pagi. Betul. Jadi dengan bersarapan pagi pada waktu sahur itu pun kira boleh menambahkan semangat kita ni. Semangat kita ni apa? Semangat kita ni supaya dapat melakukan amalan ibadah lain.
supaya ketanian ni indah letih, ngalih, kemudian lagi indah tidur saja berpanjangan. Jadi dengan bersahur itu juga dapat memberikan ketani kekuatan, semangat agar ketani sampai ke malam lah tu, yang mana kalau bersahur itu kira untuk siang harinya, tapi selepas bersungkai itu ketani akan lebih lagi bersemangat untuk menambah lagi amal ibadah ketani dengan memperbanyakkan melakukan ibadah sunat seperti sembahyang tarawih, tadarus dan sebagainya. Jadi untuk itu mungkin itu dapat menjawablah daripada perkongsian saya. Alhamdulillah ya. Jadi doa tu sebenarnya perlu kita ni laksanakan dan juga selalulah untuk kita ni berdoa kepada siapa lagi kita ni akan berdoa dan memohon ya. Allah lah tempat kita ni meminta. Tepat sekali. Jadi sebab itulah kita ni disarankan untuk sentiasa bersangka baik dalam apa ujian yang kita ni lalui. Jadi itu antara ketahui nikmat bersahur dan juga di sini mungkin ada kesimpulan yang boleh Ustazah terangkan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Untuk kesimpulan mengenai dengan ketahui nikmat bersahur ini, yang pertama sekali kita ni bangun dari tidur itu, ucapkanlah banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersahur itu kita ni digerakkan hati untuk bangun sahur untuk merebut keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ucapkanlah bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan umur kita ni, berjumpa dengan bulan Ramadan ini pun sudah satu kesyukuran yang sangat-sangat kita ni hargai. Dan juga dengan kita ni datangnya bulan Ramadan ni kita ni janganlah rugikan diri kita ni sendiri iaitu jangan kita ni indah bangun sahur, banyak bangun sahur lah supaya kita ni lebih bersemangat, lebih ada kekuatan untuk melakukan amal-amal ibadah yang memang kita ni rabut-rabutin ya di bulan Ramadan ni. Lepas itu kita ni manfaatkan waktu bersahur itu dengan banyak-banyak berdoa, dengan banyak-banyak berzikir dan juga beristighfar agar apa yang kita ni lakukan, amal ibadah yang kita ni lakukan seharian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga memang banyak-banyak kita ni menginsafkan diri kita ni sendiri. Dalam kita ni bersahur itu pun memang kita ni perlu betulkan niat kita ni untuk apa kita ni bersahur sebenarnya. Kerana kita ni kan mahukan apa keridaan daripada Allah, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu jangan lepaskan peluanglah untuk bersahur. Kalaupun tak kalat mata benar-benar, banyakkan kuatkan semangatlah. Kuatkan semangat. Sama ada juga minum air. Makan sekurang-kurangnya minimum sebersahur dengan meminum air dan juga makan kurma mungkin ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Mujang kerana telah pun berkesudian bersama kita pagi ini dalam segmen ceramah Ramadan bulan mulia, ketahui nikmat bersahur. Selamat menjalani ibadah puasa Ustazah. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.